Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdausi bin Sulaiman akan membentangkan pengenalan terhadap pembasmian kemiskinan dalam Islam. Pembasmian kemiskinan dalam Islam adalah berdasarkan kepercayaan bahawa semua individu mempunyai hak untuk mendapat taraf hidup asas dan menjadi tanggungjawab masyarakat untuk memastikan hak ini dipenuhi. Ini boleh dicapai melalui pelbagai cara seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Ajaran Islam juga menekankan kepentingan pengagihan kekayaan yang adil, mempromosikan keadilan dan keadilan dalam masyarakat, dan menggalakkan kerja keras dan sara diri. Isu-isu dan cabaran-cabaran pembasmian kemiskinan dalam Islam yang seterusnya adalah memilih untuk hidup miskin. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pilihan itu bermaksud menentukan nasib seseorang itu berdasarkan apa yang dipilihnya, sama ada pilihan itu membawa kepada kebaikan ataupun keburukan dalam kehidupannya. Memilih untuk hidup miskin ini berlaku di atas kerelaan individu tanpa paksaan, kerana individu tersebut tidak berusaha untuk mengubah nasib kehidupan, kerana ianya percaya bahawa pilihan tersebut individu akan mendapat bantuan daripada pelbagai pihak. Bukankah itu adalah sebahagian daripada perbuatan meminta-minta dan mengambil kesempatan di atas kebaikan seseorang? Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang bermaksud dalam potongan hadis tersebut bahawa orang yang bersedekah lebih baik daripada orang yang meminta-minta, kerana orang yang bersedekah mengelakkan dirinya daripada sifat tamak atau cinta pada harta dunia. Bersedekah juga sebenarnya boleh menambahkan lagi rezeki, kerana sifat bersedekah ini membawa keberkatan dalam hidup dan boleh memanjangkan umur seseorang itu. Selain itu, orang yang meminta-minta pada bukan tempatnya sebenarnya orang yang tidak mahu berusaha untuk mencari rezeki, kerana dia beranggapan bahawa mengapa orang yang miskin bersusah payah untuk mengalas perut, sedangkan ada jalan yang mudah dengan mengharapkan belas kasihan daripada orang ramai. Hal ini sepatutnya tidak wajar berlaku, kerana ianya akan memburukkan imej personaliti seorang yang menganut ajaran Islam. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir golongan ini yang melakukan kegiatan minta-meminta dan dikhawatiri akan berluasa jika tidak dibendung. Tambahan pula, orang memilih untuk hidup miskin ini tidak mahu membayar zakat, sedangkan zakat adalah rukun Islam yang keempat daripada rukun Islam. Zakat ialah harta yang perlu dibayar sekiranya telah cukup syarat, dan hukumnya adalah wajib bagi seorang Muslim. Konsep zakat ini membersihkan atau menyucikan harta daripada unsur-unsur harta yang bukan milik kita dan perlu diberi kepada orang yang lebih layak. Selanjutnya, perspektif pemikiran masyarakat yang jumud. Pemikiran masyarakat yang jumud tentang taraf kemiskinan hidup mereka juga salah satu cabaran melalui kekurangan pendedahan terhadap pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana pemikiran yang sempit menghalang seseorang itu daripada terus berusaha dan mengubah diri, kerana beranggapan bahawa hidup secara miskin, dan masyarakat menganggap hidup miskin adalah salah satu jalan yang terbaik. Selain itu, penilaian masyarakat diri seseorang jelas kelihatan dengan menilai harta dan kemewahan, di samping menghina orang miskin yang jauh lebih susah berbanding orang kaya. Firman Allah SWT di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya. Melalui ayat ini dapat kita fahami bahawa nasib seseorang itu akan berubah sekiranya seseorang itu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Mentaliti masyarakat kini sering dimomokkan dengan orang yang sering mengharapkan bantuan daripada orang lain dan sering ingin mendapat kesenangan dengan cara yang mudah, seperti meminjam wang tidak berlesen daripada ahli. Walaupun ianya adalah cara yang mudah dan paling cepat untuk mendapatkan wang, akan tetapi pada kesudahannya nasib seseorang itu akan merana kerana sering dikejar oleh kumpulan gangster ahlum kerana tidak dapat membayar hutang dan kadar bunga yang tinggi. Tambahan pula, peningkatan kadar kemiskinan juga disebabkan oleh peminjam yang gagal membayar hutang, sama ada
pinjaman persendirian, pendidikan atau perniagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka telah diisytiharkan bankrupt oleh bank dan tidak mempunyai sebarang harta di sekelilingnya. Lebih parah lagi, namanya telah disenarai hitam dan tidak boleh keluar daripada negara ini. Ini berikutan kegagalan menguruskan keuangan yang baik dan sering mengamalkan gaya hidup yang mewah seperti tidak mengukur baju pada badannya sendiri tanpa memikirkan keburukan kesannya. Mengenai perkara ini, mereka yang kesempitan wang tidak lagi mampu menjalani kehidupan dengan baik, seterusnya terpaksa hidup. Antara isu dan cabaran dalam membasmi kemiskinan adalah kos sara hidup yang semakin meningkat. Kos sara hidup yang ditakrifkan sebagai jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh seseorang individu untuk mempertahankan kehidupan seharian mereka. Ini termasuklah perbelanjaan untuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang selamat dan baik. Dalam agama Islam, tanggungjawab untuk menyediakan keperluan ini adalah terletak pada bahu ketua keluarga seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Namun, peningkatan kos sara hidup boleh menyebabkan kemiskinan dan ianya bukanlah salah agama tetapi disebabkan oleh ekonomi seperti ketidakstabilan mata wang. Contohnya, ketika nilai mata wang sesebuah negara lemah, ini akan memberikan impak kepada indeks harga pengguna dan menyebabkan kenaikan harga barangan umum secara menyeluruh dan berterusan. Atau dalam konteks ekonomi lain adalah inflasi. Inflasi ini meningkatkan harga setiap barangan keperluan yang mengakibatkan meningkatkan lagi kadar kemiskinan dalam masyarakat di sebuah lokaliti. Sebagai contoh, kenaikan kos pemilikan hartanah di kawasan bandar di sebuah negara. Jadi, peningkatan kos sara hidup bukanlah disebabkan tuntutan agama, tetapi disebabkan oleh masalah ekonomi seperti ketidakstabilan wang yang menyebabkan inflasi dan kenaikan harga barang keperluan. Ini jelas akan meningkatkan lagi meluaskan lagi jurang kemiskinan dalam masyarakat untuk mencukupi bahan keperluan hidup mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita beralih kepada cadangan bagi mengatasi masalah kemiskinan berlandaskan agama Islam. Pertama adalah dengan memartabatkan sosial kewangan Islam. Antara komponen di dalam sosial kewangan Islam ialah zakat dan wakaf. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang berkemampuan dari segi harta kekayaannya. Sumber kekayaan tersebut mestilah dari sumber yang halal. Menurut sebuah kamus, tulisan Hans Wehr, zakat membawa maksud untuk berkembang maju dan akan menjadi suci hati. Ini amat berkait rapat dengan isu kemiskinan di mana zakat merupakan salah satu cara untuk mengurangkan jumlah kemiskinan dengan memajukan ekonomi setempat dan menyucikan hati melalui hubungan erat di antara sesama manusia. Ia juga merupakan rukun yang wajib dilaksanakan oleh seseorang Muslim, di mana ia adalah bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua manusia. Harta daripada seorang yang kaya mempunyai hak orang miskin di dalamnya. Oleh itu, dengan menunaikan kewajiban ini, ia secara langsung menyumbang dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia amnya. Bagi wakaf pula, menurut laman web Awqaf, ia berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud aset-aset yang disedekahkan untuk diberikan hak secara kekal untuk tujuan sumbangan amal kepada masyarakat. Wakaf adalah berasaskan konsep sedekah. Oleh itu, ia amat menyumbang kepada ekonomi setempat di mana dengan mensedekahkan aset seperti tanah,
Ia secara langsung dapat mengurangkan kadar kemiskinan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai sumber untuk mencari rezeki. Kedua ialah dengan menggunakan instrumen kewangan Islam yang berorientasikan amal jariah. Amal jariah di sini bermaksud lebih kepada saham di akhirat. Antara instrumen kewangannya ialah takaful dan qard al-hasan. Takaful merupakan insurans di dalam Islam dan ia merupakan bantuan bersama di mana setiap seorang yang menyumbang wang ke dalam sistem kumpulan akan berkongsi risiko, dan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, setiap seorang akan mendapat jumlah tuntutan yang sama. Ini sangat berbeza dengan insurans konvensional di mana pemindahan risiko kepada pihak ketiga yaitu syarikat insurans berlaku. Oleh itu, melalui insurans ini, golongan miskin amnya akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri dengan perniagaan karena adanya insurans sebegini. Seterusnya, pinjaman berlandaskan konsep qard al-hasan. Qard al-hasan ialah konsep di mana keadilan dan kebajikan merupakan keutamaannya. Oleh itu, unsur riba atau faedah tidak ada di dalam pinjaman ini. Dengan memberikan pinjaman berbentuk qard al-hasan, ia mampu melahirkan lebih banyak usahawan. Ini kerana adanya bentuk pembiayaan sebegini yang mengutamakan konsep kebajikan dan lebih mudah bagi pemula untuk mencari sumber bantuan pembiayaan. Ini juga secara langsung dapat merancangkan ekonomi dan mengurangkan kadar kemiskinan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yusri bin Muhammad Yusuf Shah. Saya akan menuliskan pembentangan kumpulan kami. Antara cadangan-cadangan mengatasi kemiskinan dalam Islam, yang pertama adalah melalui zakat. Peranan zakat dalam usaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dinafikan lagi, sebagaimana yang dibuktikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz semasa pemerintahannya. Islam jika dilaksanakan sepenuhnya tidak menjamin pengangguran dan kemiskinan dalam sesebuah negara. Semuanya berpunca daripada pelaksanaan sepenuhnya sistem zakat. Rasulullah SAW pernah bersabda, dibina Islam atas 5 perkara: mengucap syahadat bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh atau utusan Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Pelaksanaan zakat melalui penguatkuasaan undang-undang adalah salah satu jalan untuk menjamin hak golongan yang kurang bernasib baik. Melalui sistem zakat yang dijalankan oleh kerajaan sendiri, dapat menyelamatkan wajah-wajah fakir miskin daripada pengemis kaya. Malah mereka menerima hak mereka secara terhormat dan terkawal, membiarkan individu kaya untuk mengagihkan zakat kepada pemegang hak membuka pelbagai kemungkinan. Sesetengah orang kaya mungkin tidak mahu membayar zakat. Terdapat juga kekeliruan mengenai pentadbiran zakat kerana sesetengah orang mahu membayarnya pada kadar yang jauh lebih rendah daripada yang sepatutnya. Memandangkan golongan sasaran zakat terdiri daripada 8 golongan. Jika pengurusannya diserahkan kepada golongan berada, sudah tentu akan ada golongan yang tidak dapat memperolehi hak atas sebab-sebab seperti tidak dapat menjejaki mereka. Pentadbiran zakat yang dikawal oleh kerajaan dapat mengatasi kesukaran ini. Yang seterusnya, cadangan seterusnya untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam Islam ialah melalui Baitul Mal.
perbendaharaan atau baitul mal yang menerima pelbagai sumber keuangan zakat juga wajar digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan apabila zakat tidak mencukupi untuk menampung keperluan mereka. 1/5 daripada rampasan untuk mengambil contoh daripada fai dan jizyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabi. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau bagaimanapun, apabila keadaan tidak mencukupi untuk fakir dan miskin, dan ahli masyarakat Islam tidak dapat membawa hak milik mereka sendiri, pendapatan lain pergi ke Baitul Mal. Untuk berempati antara satu sama lain dan sesama Muslim, kerajaan Islam mengenakan bayaran ke atas kekayaan orang kaya untuk membantu orang miskin dan memastikan keperluan asas mereka. Kerajaan Islam bertanggung jawab melaksanakan berbagai usaha menangani penularan kemiskinan dengan memastikan taraf hidup yang mencukupi untuk golongan miskin dan mengamalkan prinsip tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Kaidah ini berbeza mengikut masa, persekitaran, dan keadaan yang berubah-ubah. Ini adalah medan yang sangat luas untuk para intelektual melaksanakan ijtihad, dan bagi pihak berkuasa umat Islam, Ulil Amri, menjalankan usaha mereka. Itu saja dari saya. Pembentang seterusnya akan meneruskan pembentangan kami. Akhir sekali kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Kemiskinan merupakan isu penting yang perlu ditangani di negara-negara Islam serta menjadi kebimbangan ramai umat Islam kerana peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Islam mengajar bahawa adalah menjadi tanggungjawab individu dan juga masyarakat untuk membantu mereka yang memerlukan, seperti golongan asnaf. Punca utama kemiskinan ialah kos sara hidup yang meningkat, memilih untuk hidup menjadi miskin, dan perspektif pemikiran masyarakat yang jumud terhadap pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh itu, sebagai orang Muslim, kita perlulah bersifat tolong-menolong dan berusaha menjadi keberkatan hidup dengan harta yang diberkati dan bermanfaat kepada orang lain. Usaha untuk membasmi kemiskinan amat perlu dalam pendekatan pelbagai aspek untuk menangani isu-isu asas ini, seperti memartabatkan kewangan sosial Islam, menggunakan instrumen kewangan Islam yang berorientasikan amal jariah, zakat dan baitul mal. Hal ini mampu menyelamatkan wajah-wajah fakir miskin di samping menerima hak mereka secara terhormat dan terkawal bagi menampung keperluan harian mereka. Oleh itu, kerajaan Islam bertanggungjawab melaksanakan pelbagai usaha menangani penularan kemiskinan dengan memastikan taraf hidup yang mencukupi untuk golongan miskin dan mengamalkan prinsip bertanggungjawab bersama dalam masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.